dari kami, ya Allah. Kami bermohon kepadamu, ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahteralah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Melaka FM. Satu 102.3 mempersembahkan. Assalamualaikum kepada anda yang baru saja mendengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun melalui RTM Klik, dan juga kepada anda yang sedang menyaksikan kami secara live Facebook ketika ini. Pada waktu ini dalam dialog 1.30 kita akan bersama dengan Encik Wan Muhammad Nazri bin Wan Muhammad Izzuddin, iaitu Pegawai Teknologi Makanan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan JKN Negeri Melaka. Assalamualaikum Encik Wan. Waalaikumsalam. Okey, Encik Wan sihat Encik Wan? Alhamdulillah sihat, baru lepas makan. Oh, baru lepas makan. Alhamdulillah. Baiklah Encik Wan, macam kalau kita cakapkan tentang usahawan makanan beroperasi dari rumah ni sejak pelaksanaan PKP 8 Mac 2020 yang lalu, rasanya pertambahan mereka yang berniaga menjadi usahawan daripada rumah ni meningkat dengan mendadak ya Encik Wan? Ya. Sejak PKP ni kebanyakan usahawan dah beralih kepada melalui home base lah, iaitu penjualan makanan yang disediakan daripada rumah lah. Jadi semenjak PKP dilaksanakan ni, banyaklah usahawan yang mula perniagaan daripada rumah lah. Baik Encik Wan, jadi kan Encik Wan, kami nak tahu apakah sebenarnya yang dikatakan jualan makanan home base ni Encik Wan? Okey, terima kasih soalan. Pertamanya saya nak merakamkan ucapan terima kasih kepada Melaka FM kerana memberi peluang kepada bahagian keselamatan dan kualiti makanan untuk slot wawancara bersama Melaka FM hari inilah. Okey, berbalik kepada soalan pengacara tadi. Apakah yang dikatakan dengan jualan home base, jualan makanan home base? Iaitu jualan makanan home base ni merujuk kepada apa-apa jenis makanan yang sediakan atau dihasilkan dari rumah bagi tujuan jualan. Tak kira apa jenis makanan, termasuklah makanan sedia dimakan, produk bakery, roti, kuih muih dan juga penghasilan makanan sejuk beku, termasuk kuih muih sejuk beku, kadipak sejuk beku, roti canai sejuk beku dan sebagainya lah. Baik Encik Wan, bagaimana pula, apakah keperluan-keperluan untuk perniagaan home base ini dari segi perundangan? Sebab saya rasa sejak pelaksanaan PKP tu ramai yang kehilangan kerja. Jadi cara untuk diorang jana pendapatan diorang adalah melalui perniagaan makanan ni yang beroperasi daripada rumah. Jadi apa yang mereka perlu tahu dari segi sudut perundangan tu pula Encik Wan? Okey, untuk sudut perundangan semua usahawan makanan apabila dia menyediakan makanan bagi tujuan jualan, sama ada di rumah ataupun di kedai makan, secara automatik beliau adalah pengendali makanan di bawah peraturan-peraturan kebersihan makanan. Jadi sebagai seorang pengendali makanan, ada 3 keperluan yang perlu dipenuhi oleh usahawan makanan tersebut. Yang pertama, usahawan makanan tersebut perlu mendaftarkan perniagaan makanan mereka di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia melalui sistem atas talian. Daftaran ini boleh dibuat sendiri oleh usahawan makanan tersebut di bawah kategori home base. Dan untuk makluman, semua pendaftaran ini adalah percuma dan perlu membuat pembaharuan hanya 3 tahun sekali. Untuk maklumat lanjut, usahawan makanan boleh layari portal rasmi Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, iaitu fsq.moh.gov.my bagi mengetahui dengan lebih lanjut mengenai sistem pendaftaran secara atas talian. Itu yang pertama. Yang kedua, usahawan makanan perlu menghadiri kursus latihan pengendali makanan. Kursus ini adalah wajib bagi setiap pengendali makanan dan usahawan boleh menghubungi Sekolah Latihan Pengendali Makanan dan diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mendapatkan latihan ini. Bayaran adalah sebanyak RM50 bagi setiap peserta dan tempoh kursus hanya 3 jam sahaja. Senarai Sekolah Latihan Pengendali Makanan bagi Negeri Melaka boleh diperolehi di portal rasmi Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Dan yang terakhir, pengacara yang ketiga adalah usahawan makanan juga perlu mendapatkan suntikan
anti-typhoid, yang mana suntikan ini adalah penting untuk mengelakkan demam kepialu, iaitu sejenis jangkitan bawaan makanan disebabkan oleh bakteria Salmonella. Yang mana demam kepialu ini boleh merebak melalui pengendali makanan, melalui makanan yang disediakan oleh pembawa. Oleh itu adalah penting bagi seorang pengendali makanan untuk mendapatkan suntikan anti-typhoid ini bagi memastikan mereka tidak menjadi pembawa dan seterusnya menjangkiti orang lain. Buat masa ini, suntikan anti-typhoid hanya boleh diperolehi di klinik-klinik swasta sahaja, dan semua pengendali makanan boleh melayari laman portal rasmi Jabatan Kesihatan Negeri Melaka untuk mendapatkan senarai klinik yang menawarkan suntikan anti-typhoid ini. Baiklah Encik Wan, dari segi apa yang telah Encik Wan terangkan bahawa pentingnya untuk mendapatkan suntikan tu. Ya, setuju. Okey, setuju ya. Dia boleh mendapatkan di klinik swasta, tapi ada yang tertanya-tanya, kenapa klinik kerajaan sendiri tidak menyediakan suntikan tu Encik Wan? Sekarang ni, buat masa sekarang, kita dapati kebanyakan klinik swasta dia mampu memberikan suntikan tersebut secara meluas lah. Jadi dari segi kecepatan, dari segi dari segi nak ke sana dan lebih dekat. Jadi kita mensyorkan supaya klinik-klinik swasta dapat memberikan suntikan typhoid tersebut kepada semua pengendali makanan lah. Di samping rawatan-rawatan yang lain lah. Okey. Baik Cik Wan, kita ada soalan daripada pendengar kita Cik Wan ni, yang mungkin mereka juga pengendali makanan daripada rumah ni Cik Wan. Dia bertanya, jika untuk mendapatkan suntikan tu di klinik swasta, berapa pula bayaran yang perlu mereka sediakan? Sebab kebanyakan mereka yang berniaga daripada rumah ni secara kecil-kecilan ni, kita maklumlah dengan situasi ekonomi mereka, jadi mereka nak tahu mahal ke tidak suntikan yang perlu mereka dapatkan itu? Okey, berdasarkan pemerhatian saya, antara julat harga suntikan vaksin anti-typhoid ini adalah sekitar RM60 sehingga RM100 lah untuk sekali suntikan lah. Jadi mohon mana-mana pengendali makanan mungkin untuk bertanyakan terlebih dahulu terhadap klinik-klinik yang mana yang menawarkan suntikan anti-typhoid ini, bertanyakan mengenai harga supaya yang semua pengendali makanan tu boleh membuat perbandingan lah mana harga yang lebih murah. Jadi itu bergantung kepada pengendali makanan itu sendiri lah. Jadi harganya adalah lebih kurang seperti yang saya sebutkan tadi lah. Maksudnya dalam julat antara RM60 hingga ke RM100 saja. Ya. Okey, jadi kepada mereka yang nak dapat kesuntikan tu, mereka haruslah bertanya dulu. Maksudnya sesuaikanlah dengan bajet yang mereka ada. Okey. Baik Encik Wan, bila bercakap mengenai perniagaan daripada rumah ni, sebab ramai yang terlibat dengan perniagaan daripada rumah, saya percaya pendengar-pendengar kita juga ramai yang berniaga daripada rumah. Pastinya mereka nak tahu lebih lanjut lagi. Tapi sebelum tu kita kena berhibur seketika dengan lagu Ayu ke Hadapan, dan selepas itu kita akan sambung dengan info-info yang lebih menarik lagi. Okey Encik Wan? Okey, baik pendengar Melaka FM, kita akan berhibur seketika dengan lagu Ayu ke Hadapan, dan selepas itu kita akan kembali semula bersama Encik Wan dengan pastinya info-info yang lebih menarik untuk pengetahuan anda semua mengenai perniagaan home base ini. Terus bersama kami di Melaka FM, pastinya mempesonakan. Barisan hadapan sama-sama kita, teguh lawan kita, jaga kita, bersiap siaga, putuskan rantaian COVID-19. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter, pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter, pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Ayo kita ke hadapan, elak sesak, elak sempit, jangan sembang dekat-dekat, sama-sama kita ingatkan, tetapkan penjarakan, kekalkan kebersihan, norma baru diamalkan. Ayo ke hadapan, jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter, pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter,
Kembali semula dalam Dialog 130. Kita bersama dengan Encik Wan Muhammad Nazri bin Wan Muhammad Izzuddin, iaitu Pegawai Teknologi Makanan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan JKN bagi Negeri Melaka. Encik Wan? Encik Wan? Ya, saya. Okey, baiklah, kita dah nampak keperluan seorang pengendali makanan dari segi perundangan seperti yang Cik Wan dah terangkan tadi, dari segi 3 kriteria yang telah disebutkan sebentar tadi. Tapi kan Cik Wan, tapi soalannya di sini, adakah dengan adanya 3 kriteria ini boleh memastikan seorang pengendali makanan itu menyediakan makanan dan makanan yang disediakan itu adalah selamat? Okey, soalan yang baik ya. Ya. Okey, yang saya terangkan tadi adalah keperluan dari segi perundangan. Ya. Tapi untuk memastikan makanan yang disediakan adalah selamat untuk dimakan adalah di bawah tanggungjawab pengendali makanan itu sendiri. Pengendali makanan itu adalah orang yang bertanggungjawab sepenuhnya ke atas makanan yang disediakan. Jadi antara amalan pengendali makanan yang selamat adalah yang pertama, jaga kebersihan, iaitu seperti basuh tangan sebelum dan selepas menyediakan makanan, basuh tangan selepas keluar tandas dan cuci dengan bersih peralatan digunakan. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, asingkan makanan mentah dari makanan yang sudah dimasak. Yang mana kena asingkan makanan mentah seperti ayam, daging dan makanan laut daripada makanan yang telah dimasak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah masak dengan cara yang betul. Yang mana pastikan makanan dimasak dengan sempurna sepenuhnya, terutamanya daging, hasil ayam, telur dan makanan laut lah. Jadi mana-mana pengusaha kena pastikan makanan yang dimasak itu perlu masak sepenuhnya lah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah simpan makanan pada suhu yang selamat. Yang mana sebagai contoh, jangan letakkan makanan lebih daripada 2 jam pada suhu bilik dan kekalkan suhu makanan dalam peti sejuk bagi makanan yang sejuk dan ataupun sejuk beku lah. Dan seterusnya, yang terakhir adalah gunakan air dan bahan mentah yang selamat. Ini penting jugalah, kena gunakan air yang bersih atau yang telah dirawat agar ianya selamat untuk digunakan. Maksudnya air tapis? Ya. Air tapis ataupun air terawat lah. Kalau di Melaka ni, kita tahu air yang terawat adalah daripada syarikat air Melaka Berhad lah. Jadi belum menggunakan pakai daripada air yang terawat lah. Jadi ini adalah perkara asas yang wajib bagi pengendali makanan. Jadi sebenarnya perkara-perkara ini akan diajarkan semasa kursus latihan pengendali makanan yang saya sebutkan tadi. Tapi yang penting adalah tanggungjawab pengendali makanan itu sendiri untuk memastikan makanan yang disediakan di rumah itu adalah selamat. Betul. Pokok pangkalnya akan kembali semula kepada mereka yang mengendalikan makanan tu. Sebab sebagai pembeli kita memang dengan penuh, orang kata dengan rasa positifnya bahawa makanan itu bersih. Jadi bergantung kepada mereka juga untuk memastikan betul-betul kebersihan itu dicapai, ya Encik Wan? Ya, betul. Encik Wan, seterusnya, apakah nasihat Jabatan Kesihatan Negeri Melaka sendiri kepada pembeli atau pengguna yang menempah makanan home base atas talian ni? Sebab sekarang kita ada banyak platform yang menyediakan untuk kita boleh buat order secara online. Jadi apa nasihat yang boleh Encik Wan berikan kepada mereka yang suka order secara dalam talian ni? Okey. Bagi pembeli atau pengguna di luar sana, mereka boleh menempah makanan daripada premis yang well known, yang mana rasanya dikenal pastilah yang selalu beli, yang mana boleh menjanjikan hidangan makanan yang selamat selain daripada harga yang berpatutan lah. Mereka juga boleh membuat penilaian dengan berpandukan pada penilaian pelanggan sebelum ini, dan bacalah komen-komen sebelum buat pembelian. Maklumlah, perniagaan home base ni seperti yang dimaklumkan sebentar tadi, banyak penjualan melalui atas talian semenjak PKP dilaksanakan. So di masa kita sedang dalam PKP ni, kita tidak boleh ke premis untuk memilih makanan sebelum ni. Jadi hanya melalui platform online sahaja yang kita boleh pilih lah. Jadi sebagai pembeli atau pengguna yang bijak, memilihlah makanan daripada premis yang disyorkan dan pilih platform online yang berdaftar. Dan jangan lupa habiskan makanan dalam 4 jam bagi makanan yang sudah dimakan. Dan jika tidak boleh habiskan, simpan dalam peti sejuk. Jadi amalkan konsep lihat, hidu dan rasa sebelum makanan.
Okey, baik Encik Wan. Kita ada soalan daripada pendengar kita. Nampaknya ramai yang sedang mendengarkan kita dan menyaksikan secara live ni Encik Wan. Mereka ada hantarkan soalan, diorang nak tanya. Macam diorang membeli makanan secara dalam talian. Tapi makanan yang dibeli tu maksudnya tidak memenuhi kriteria yang keselamatan yang telah Encik Wan tetapkan. Contohnya macam dia order makanan, contoh dia order mi, tapi mi yang dia dapat tu sudah berbau. Maksudnya mungkin maksud pendengar kita adalah dia dah nak basi ataupun dah basi sekalipun. Jadi apa hak yang mereka ada sebagai seorang pengguna? Mungkin diorang boleh melaporkan kepada JKN Negeri Melaka sendiri atau macam mana Encik Wan? Okey, bagi pengguna yang mana apabila telah membuat pembelian dan mungkin dapati makanan yang terima tu rosak lah. Rosak. Yang pertama sekali jangan makan lah. Jangan makan. Dan yang kedua pengguna tu sendiri boleh melaporkan aduan kepada di Pejabat Kesihatan Daerah yang terdekat dan seterusnya kita akan buat siasatan dengan lebih lanjut lah. So, tak ada masalah. Mana-mana boleh buat aduan lah. Mana-mana boleh buat aduan. Janganlah kerana sayangkan duit tu, alang-alang dah keluar duit, terpaksa makan juga. Sakit tak sakit tu kemudian tu janganlah dipertaruhkan juga Encik Wan. Ya, betul. Kesihatan pun kena jaga jugalah. Betul, kesihatan tu kena jaga. Kalau kita dah sakit ni, kos yang kena keluar tu lebih mahal lagi ya Encik Wan. Ya, setuju. Okey, baiklah Cik Wan. Untuk kata akhir ni, apakah pesanan dari segi bahagian keselamatan makanan sendiri kepada semua pendengar-pendengar yang sedang mendengarkan kita dan juga sedang menyaksikan kita secara live ni Cik Wan? Okey, pesanan bahagian keselamatan dan kualiti makanan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka kepada semua yang mana dalam menghadapi situasi wabak sekarang ni lah ialah kita sama-sama memastikan faktor keselamatan makanan juga turut terjaga agar mengelakkan keadaan bertambah parah dengan jangkitan-jangkitan yang lain pula. So, jadi kepada penjual, pengendali makanan, usahawan home base, jadi dipohon agar lebih bertanggungjawab dalam menyediakan makanan yang selamat. Dan untuk pengguna dan pembeli pula, jadilah pengguna yang bijak, pilih makanan yang selamat untuk dimakan. Baik Cik Wan, sebelum kita punya soalan daripada pendengar ni bertali arus ya Cik Wan. Jadi ada masa untuk saya tanyakan soalan lagi? Boleh. Boleh lagi Cik Wan. Okey Cik Wan, seperti yang kita sedia maklum bahawa sekarang ni telah bermulanya program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan ni. Untuk fasa pertama ni adalah diberikan kepada mereka yang menjadi frontliner. Jadi ada soalan daripada pendengar kita ni, kan ada kemungkinan tak Cik Wan akan dikuatkuasakan bahawa pengendali makanan tak kira sama ada home base ke atau di premis yang berdaftar, sama ada yang di tepi jalan atau di mana-mana saja, untuk diwajibkan mengambil suntikan vaksin COVID-19 ini, sebab dibimbangi jika mereka tidak mendapatkan suntikan, mereka boleh menyebabkan pembeli mereka juga dijangkiti COVID-19 ini. Ada tak kemungkinan diwajibkan itu Cik Wan? Jadi mereka nak tahu. Okey, untuk makluman buat masa sekarang kita dapati tiada jangkitan COVID-19 boleh tersebar melalui makanan lah. Dan suntikan COVID-19 ini adalah bergantung kepada risiko. Risiko sendirilah seperti tua dan berpenyakit. Jadi saya nampak buat masa sekarang ni belum ada lagi keperluan wajib kepada mana-mana pengendali makanan untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID lah. Jadi mungkin in the future kita pun tak tahu. Tapi buat masa sekarang ni belum lagi lah ada keperluan tu. Buat masa sekarang ni belum ada apa-apa keperluan. Ura-ura pun belum ada lagi ya Cik Wan? Belum lagi dah. Belum lagi. Okey Cik Wan, kita berbaki beberapa minit saja lagi. Jadi boleh Cik Wan berikan sedikit pandangan, mungkin nasihat secara peribadinya kepada semua yang sedang mendengarkan kita dan menyaksikan secara live ni, untuk mereka lebih berhati-hati dalam pemilihan makanan bagi menjaga dari segi kualiti dan juga keselamatan makanan itu sendiri. Okey, kita sebagai pengguna dan pembeli, saya nasihatkan agar sentiasa menjaga kesihatan kesihatan tentang perempuan, terutamanya pada waktu sekarang ni, dan amalkan pemakanan yang sihat dan bersih dan jaga kesihatan, dan sentiasa amalkan 7 langkah mencuci tangan walau di mana jua anda berada lah. Jadi itu yang penting, kesihatan tu perempuan kena jaga dan hopefully semuanya biarlah lancar lah. InsyaAllah. Okey, terima kasih Encik Wan kerana kesediaan meluangkan masa bersama kami di Melaka FM untuk memberikan lebih info kepada pendengar-pendengar kita tentang keselamatan makanan itu sendiri.
Okey, sama-sama dan terima kasih sekali lagi kepada Melaka FM kerana sudi memberi peluang kepada Jabatan Strategi Negeri Melaka untuk wawancara slot bersama Melaka FM pada hari ini. Okey, terima kasih Encik Wan. InsyaAllah jika ada masa dan kelapangan kita akan bersua lagi untuk memberikan lebih info kepada pendengar-pendengar kita. Okey, boleh. Okey, terima kasih Encik Wan. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Baiklah saudara, itulah Encik Wan Muhammad Nazri bin Wan Muhammad Izzuddin, iaitu Pegawai Teknologi Makanan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan JKM bagi negeri Melaka, bagi membincangkan usahawan makanan beroperasi dari rumah. Rasanya ramai yang beroperasi daripada rumah. Dengan apa yang telah Encik Wan kongsikan tadi, semoga dapat menjadi panduan kepada anda semua untuk memastikan makanan yang anda sediakan, makanan yang anda buat sebagai jualan memenuhi kriteria keselamatan dan kualiti yang telah ditetapkan. Baiklah, kita akan berhibur seketika dengan lagu Yang Benar Flow 88. Terus bersama kami di Melaka FM, pastinya mempesonakan.